Assalamualaikum dan salam muafakat Johor. Bersama saya Arif Ani dalam edisi Buletin Selatan. Produk-produk khususnya berasaskan pertanian keluaran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama kini lebih mudah untuk dimiliki oleh rakyat Singapura apabila Agrobazar mula bertapak di negara Republik itu. Pembukaan Agrobazar tersebut mendefinisikan sokongan penuh kerajaan Singapura dan juga rakyat di negara tersebut yang mempunyai permintaan tinggi terhadap buah-buahan tempatan, terutamanya raja buah durian musangking. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, Singapura merupakan pasaran ekspor terbesar Malaysia bagi hasil pertanian serta produk buah-buahan dengan ekspor tahunan melebihi $1 bilion. Jelas beliau, di samping mempromosikan pengeluaran produk-produk berasaskan hasil tani dari Malaysia, ia juga dapat mewujudkan hubungan baik dengan negara jiran berkenaan. Singaporeans and Malaysians, we may differ in terminology, but we taste with one tongue. That explains why a fifth of our agro-food products, worth more than $1 billion, are exported to Singapore annually. And with the kind of cooperation we see here at the Agrobazar, I'm sure those numbers will continue to rise. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Agrobazar Malaysia di Sultan Gate, Singapura bersama-sama rakan sejawatnya Lee Hsien Loong. Tambah Datuk Seri Najib, industri makanan global mengalami perubahan yang besar dengan kecanggihan teknologi terkini. Beliau mengambil contoh internet yang dilihat sebagai medium terbaik bagi memudahkan urusan pembelian produk atas talian selain mempromosikan produk keluaran mereka dengan kos yang rendah. Menurut Datuk Seri Najib, bagi memastikan produk barangan keluaran dari Malaysia terus mendapat permintaan ke pasaran global, usahawan kecil dan sederhana IKS yang terlibat perlu bersedia untuk menyertai perangkaian perniagaan multinasional yang lebih luas. Agrobazar menyediakan platform untuk jualan produk makanan halal, buah-buahan tempatan serta beberapa produk asli Nusantara. Jalan Sultan Gate dipilih sebagai lokasi strategik kerana menjadi tempat tarikan pelancong di Republik itu. Agrobazar tersebut merupakan antara bazar Malaysia yang pertama di luar negara dan akan diperluaskan secara berperingkat ke negara-negara lain pada masa akan datang. Pemilihan Singapura sebagai lokasi pertama cawangan Agrobazar di luar negara membuktikan keakraban hubungan dua hala negara yang sudah terjalin sekian lama. Ia terutama dari segi ekonomi, persahabatan serta turut memahami budaya masing-masing yang tidak jauh perbezaannya. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berkata, pembukaan Agrobazar mampu memberi manfaat kepada rakyat kedua-dua negara dari segi pelaburan luar kepada Malaysia, di samping peluang bagi rakyat Singapura lebih mudah mendapatkan bekalan buah-buahan tempatan yang segar dari Malaysia. Hsien Loong turut menggambarkan persahabatan di antara Singapura dan Malaysia diibaratkan seperti pohon yang tumbuh berbunga dengan buahnya yang segar. We can imagine the friendship between Singapore and Malaysia to be like a flowering fruit tree. We have to continue to nurture, to tend it, and if we do so, along the way, success will blossom and blossom again. And sometimes we will be able to enjoy low-hanging fruit or even wait for the durians to fall. But sometimes we'll have to work harder to climb the tree and cut the coconuts from the top. Beliau bercakap demikian ketika berucap pada majlis sama ketika merasmikan Agrobazar Malaysia. Hadir sama pada majlis tersebut, isteri kedua-dua pemimpin negara Datin Seri Rosmah Mansor dan Ho Ching. Turut serta Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di Singapura Datuk Husni Zahid Yaakob. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Johor berjaya menggagalkan penyelundupan masuk 155,000 bungkus rokok putih selepas menahan seorang pemandu lori di Felda Tenggara Mersing baru-baru ini. Pengarah Kastam Johor Datuk Ramli Johari berkata, lelaki berusia 40-an yang sedang memandu lori berkenaan menghala ke jalan utama Kota Tinggi Mersing ditahan pada kira-kira pukul 1.45 pagi oleh sepasukan pegawai dan anggota Kastam. Pemeriksaan di dalam lori itu menemukan rokok satu jenama yang dianggarkan menilai kira-kira 1.9 juta ringgit termasuk duti dan cukai. Ramli berkata rokok yang dipercayai dari negara jiran itu dibawa masuk menggunakan laluan tidak sah di tepi pantai sebelum diangkut menggunakan lori terbabit. Beliau berkata lelaki tempatan itu kini ditahan untuk siasatan lanjut. Polis menahan 42 pekerja rakyat Nepal yang dipercayai merusuh dan membakar sebahagian bangunan kilang membuat komponen pemacu cakra keras di Taman Perindustrian Kelapa Sawit dekat Kulai Jaya baru-baru ini. Timbalan Ketua Polis Daerah Kulai Jaya DSP Muhammad Idris Samsuri berkata,
Kesemua pekerja itu ditahan antara pukul 8.30 malam hingga pukul 8 pagi di sekitar kawasan kilang tersebut. Beliau berkata kilang itu memberhentikan operasi sementara hari ini bagi membolehkan siasatan dijalankan. Dalam kejadian itu, kira-kira 800 pekerja asing mengadakan mogok bermula pukul 9 pagi termasuk membakar kereta milik seorang pengurus kilang dan merosakkan bangunan kilang berkenaan. Tindakan didakwa dilakukan berikutan rasa tidak puas hati terhadap majikan yang dikatakan mengabaikan kebajikan mereka. Sebanyak 75 anggota polis simpanan persekutuan FRU dan 50 anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Jaya dikerah ke lokasi kejadian bagi mengawal keadaan. Keadaan pada awalnya berakhir dengan baik selepas kedua-dua pihak mengadakan rundingan. Bagaimanapun, ia dibertukar ganas apabila sebahagian daripada mereka bertindak membakar sebuah daripada 4 blok kilang. Akhir sekali sedikit perkembangan Sukan Hoki Negara. Tengku Abdullah Sultan Ahmad telah membayangkan beberapa individu yang layak untuk mengambil alih jawatan Presiden Konfederasi Hoki Malaysia MHC pada mesyuarat agung tahunan AGM badan itu akan datang. Bagaimanapun, Tengku Mahkota Pahang itu menegaskan Tengku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim bukan calon yang difikirkan, malah tiada perbincangan diadakan mengenai perkara terbabit antara baginda dan Tunku Ismail. No. That was just a mere speculation and there was no such talk. So his name is not among the one. No such talk. Yeah, I'd like to verify here. TMJ was not in the picture at all. Unless he wants to, then that's beyond my beyond my expectation lah. But honestly, I'm saying today, I'm in Johor. He never mentioned anything about hockey. Of course, he support hockey now. Menurut Tengku Abdullah, baginda terbuka berhubung calon yang sesuai sebagai pengganti dan sudah tiba masanya untuk sesiapa saja memimpin MHC demi pembaharuan dalam meningkatkan mutu sukan berkenaan. Dan saya rasa sudah sampai juga masanya untuk siapa saja tampil untuk membuat pembaharuan, untuk membuat peningkatan. Ya, saya pun rasa saya sudah pun berusaha banyak untuk memajukan dan saya juga akui itu masa mungkin tidak mengizinkan saya lah. So saya pun semakin hari semakin tua dan banyak tanggungjawab. So itulah antara faktor-faktor. Tidak ada langsung soal marah ke tak puas hati ke, tidak ada langsung. Ini memang sudah ada dalam perancangan saya. Dan saya harap baginda bertitah kepada pemberita selepas majlis penyerahan mock check tajaan kejohanan hoki Piala Sultan Johor 2014 baru-baru ini. Pemilihan kepimpinan baharu MHC akan diadakan pada AGM 2014-2018 iaitu selepas Sukan Asia di Incheon, Korea Selatan yang berakhir 4 Oktober. MHC turut mencalonkan Tengku Abdullah sebagai Presiden Persekutuan Hoki Asia pada pemilihan yang akan diadakan pada 31 Ogos. Sekian edisi Buletin Selatan. Salam Takzim.